Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua peserta dan pendengar. Selamat datang ke Unifamina siri terakhir iaitu siri ke-6. Saya Aina Amanina binti Abdul Jalil adalah moderator untuk siri pada hari ini. Buat pengetahuan semua, sebanyak 5 siri Unifamina yang dianjurkan oleh Jabatan Farmasi Klinikal dan Amalan Farmasi Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak telah berjaya diadakan. Siri pertama telah berlangsung pada 15 Mac 2023 dan program ini telah berjaya diteruskan sehingga siri yang terakhir pada hari ini. Pada hari ini, kita akan mendengar sedikit perkongsian dengan penceramah jemputan yang juga pensyarah dari Jabatan Farmasi Klinikal dan Amalan Farmasi iaitu Puan Nur Azizah binti Abdul Wahab dengan topik beliau, tekanan darah tinggi antara mitos atau fakta. Jika terdapat apa-apa pertanyaan kepada penceramah jemputan, peserta boleh menaip soalan di ruangan chat box dan kami akan bacakan di peringkat akhir pembentangan. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian, saya ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan sedikit sebanyak biodata penceramah pada hari ini. Puan Nur Azizah memulakan pengajiannya dalam Bachelor in Science Pharmacy di Liverpool John Moores University. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran dalam Master in Science Biopharmacy di King's College, University of London. Dan Alhamdulillah, Puan Azizah sekarang sedang menghabiskan PhD-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga mempunyai pengalaman bekerja yang amat luas di mana beliau mula bekerja sebagai Research Assistant di UTM Skudai Johor pada tahun 1995. Setelah itu pada tahun 2000, beliau mula berkhidmat sebagai ahli farmasi di Georgetown Pharmacy dan di Ipoh Specialist Hospital sekitar tahun 2000 hingga 2002. Setelah itu, beliau menabur bakti sebagai pensyarah di UniKL RCMP sehinggalah sekarang. Para peserta, sedikit pesanan dari pihak penganjur, sila isi kedua-dua borang kedatangan dan maklum balas di link Google Form yang akan diletakkan di ruangan chat box untuk melayakkan anda mendapat sijil penyertaan. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Puan Nur Azizah untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian tentang topik yang amat menarik hari ini. Puan, dipersilakan. Terima kasih Cik Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga penonton. Okey. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah kekeliruan tentang tekanan darah tinggi dan rawatannya. Sudah pasti penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit yang biasa kita dengar kan, di kalangan ahli keluarga kita mungkin, di kalangan kawan-kawan kita ataupun teman-teman di sama pejabat lah. Cik Aina sendiri ada tak ahli keluarga yang mengidap tekanan darah tinggi? Ada beberapa ahli keluarga yang memang mengidap darah tinggi ataupun hypertension kita panggil kan? Yes, hypertension. Okey, seterusnya sedikit fakta tentang tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi adalah faktor berisiko kepada penyakit kardiovaskular. Manakala penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di Malaysia, sejumlah 1.7 juta rakyat Malaysia mempunyai dua faktor berisiko utama. Dan manakala sejumlah 3.0 juta daripada rakyat Malaysia mempunyai 3 faktor berisiko utama penyakit kardiovaskular. Apa yang dimasukkan di sini? Maksudnya kalau dia ada 2 faktor berisiko utama, dia ada 3 faktor berisiko utama. Satu adalah tekanan darah tinggi, yang kedua adalah penyakit kecil manis, dan yang ketiga adalah kolesterol tinggi dalam darah ya. Kalau dia ada mana-mana faktor berisiko ini, dia akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular. Seterusnya, kebanyakan data yang saya akan kongsi di sini adalah hasil dari penemuan utama dari tinjauan kebangsaan, kesihatan dan mobiliti pada tahun yang dilakukan pada tahun 2019, atau nama ringkasnya adalah National Health and Mobility Survey NHMS 2019.
Tinjauan ini biasanya dilakukan setiap 4 tahun sekali. Yang terdahulu adalah pada tahun 2015 dan sebelum itu ada pada tahun 2011. Okey. Ini ada dapatan daripada tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti pada tahun 2019. Didapati bahawa penyakit kardiovaskular ni adalah penyebab kematian utama di Malaysia. Apa contoh penyakit kardiovaskular ni antaranya adalah angin ahma ataupun stroke dan juga penyakit jantung yang lain lah. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, 1.7 juta orang di Malaysia ni dia ada ketiga-tiga faktor ni. Dia ada diabetes, dia ada hypertension dan juga kolesterol. Atau nama yang mungkin kita biasa dengar adalah apa? Penyakit tiga serangkai ya. Dan manakala 3.4 juta pula mempunyai dua faktor risiko utama. Mungkin dia ada diabetes dan hypertension, diabetes kolesterol ataupun hypertension dan juga kolesterol. Okey, kita pergi kepada maklumat asas tentang tekanan darah tinggi. Kalau kita lihat di dalam ini, di sebelah kiri adalah tekanan darah normal lah, 120/80. Tekanan darah yang atas tu kita panggil systolic blood pressure ataupun tekanan darah sistolik, manakala bacaan bawah tu kita panggil diastolic blood pressure. Okey, sebelah kiri tu normal, manakala sebelah kanan tu kalau kita perhatikan tekanan darah bahagian bawah tu nampak seperti normal lah, 81. Manakala yang tak normal tu yang bahagian atas, systolic blood pressure 209. Tetapi ini pun adalah dikira kalau ada bacaan yang berterusan selama 3 hingga 6 bulan begini, ini pun dah kira mengidap tekanan darah tinggi. Kalau khusus kepada kes ini, kita panggil systolic blood pressure. Okey, kita lihat kepada carta kepada table ini, normal biasanya kurang daripada 120 bagi tekanan sistolik, manakala bagi tekanan diastolik pula normal adalah kurang dari 80. Seseorang itu dikatakan berada pada tahap pre atau hypertension ni apabila tekanan dia berada antara 120 ke 139. Ya, diastolik pula 80 ke 89. Okey. Biasanya semasa hypertension ni adalah kalau kita memang memantau Cik Ana ya. Kalau kita pantau tekanan darah tu dan kita jumpa doktor contohnya, kita akan dinasihat untuk mengubah gaya hidup, ubah cara pemakanan contohnya, dan juga meningkatkan aktiviti fizikal. Okey. Antara pemakanan yang sihat lah, maksudnya kurangkan makan bergaram, makanan yang bergoreng kan. Dan juga makan dalam jumlah yang lebih sikit. Okey. Manakala pada tekanan darah tinggi tahap 1 pula, tekanan darah antara 140 ke 159 dan diastolik pula antara 90 ke 99. Sebenarnya ramai di kalangan kita mungkin tak perasan ataupun tidak menyedari kita mempunyai tekanan darah yang tinggi. Kalau kita tidak pantau lah, kalau kita tak measure tekanan darah tersebut kan, bahaya. Kita akan lihat selepas ini di mana ramai di antara Malaysia ni dia mengidap tekanan darah tinggi tanpa disedari. Sebab tu kita katakan tekanan darah tinggi ni pembunuh senyap. Pembunuh senyap. Dan pada tahap 2 pula, tekanan darah tinggi biasanya bacaan antara daripada 160 dan ke atas ya Cik Ana. Diastolik dia melebihi 100. Itu dah kira tahap 2 lah, tak serius. Dan pesakit akan diberi ubat dari tahap 1 dan daripada tahap 1 lagi lah. Kalau prehypertension tu masih ada ruang untuk orang kata sembuh lah. Tapi kalau dah masuk tahap 1, tahap 2 tu jarang-jarang. Jarang-jarang biasanya kan. Okey, manakala krisis hypertension pula apabila tekanan darah dia lebih tinggi daripada 180. Bagi tekanan sistolik, manakala diastolik pula lebih tinggi daripada 110.
Saya sendiri Cik Ana pernah semasa saya buat mengikuti program saringan kesihatan di peringkat komuniti, kita dapati ramai, saya boleh kata ramai lah, lebih daripada 3-4 orang macam tu, tekanan darah dia 180 ke atas. Maksudnya tanpa disedari. Tanpa disedari. Waktu dia buat saringan baru dia dapat Betul, tahu. betul. Saya dan sekumpulan bersama rakan-rakan lah yang membuat saringan kesihatan secara percuma. Kami pergi ke beberapa kampung lah, di beberapa tempat di Perak. Kita buat saringan BP, kita buat saringan gula, dan bacaan 160-180 ni biasa. Biasa saya boleh kata saya boleh, kalau daripada 30 pesakit tu mungkin 10. Tapi maksudnya pesakit-pesakit tu pun dia tak ada apa-apa efek, ataupun dia ada tapi dia macam buat endah tak endah. Mungkin sebahagian orang ni dia tidak menyedari bahaya. Bahaya kalau tekanan dah begitu, dan dia tidak pantau. Kadang-kadang dia tak ada alat untuk mengukur tekanan darah kat rumah kan. So dia pergi ke farmasi ataupun dia pergi ke klinik kan. So bergantung kepada kekerapan dia ke farmasi lah ataupun ke klinik tersebut kan. Kita sebenarnya digalakkan sekurang-kurangnya lah buat pemantauan ni setiap 6 bulan sekali lah. Tapi lebih kerap sebenarnya lebih baik lah. Okey. Seterusnya, apakah fungsi tekan darah ni? Kita dah sentuh sebentar tadi. Berbalik kepada masalah tekanan darah tinggi di Malaysia ni, sebab banyaknya orang yang mengidap tekanan darah tinggi ni tanpa disedari. Dia tak perasan pun dia ada tekanan darah tinggi ni. Okey, dia rasa sihat je. Tak ada sakit apa-apa kan. Tapi tekanan darah dah 180 macam tu kan. Sebenarnya kita yang risau. Sebab saringan tu saya yang terlebih risau daripada pesakit tu. Okey. Sehingga ada hari hipertensi sedunia disambut di Malaysia dan juga di seluruh dunia setiap tahun lah pada bulan Mei, 17 bulan Mei. Cik Ana sempat tak sambut tahun ni? Tak sempat. Okay. Kena belated lah lepas ni ya. Belated pula. Okay. Alright. Okay, kita lihat pula kepada trend ataupun pattern orang mengidap tekanan darah tinggi ni. Kalau kita bandingkan antara tahun 1986 sehingga sekarang lah 2015 ni, lebih daripada tahun 20 tahun ada ni, lebih daripada 20 tahun lah. Okey, mula-mula memang kurang daripada 15%. Lepas tu meningkat 10 tahun kemudian meningkat kepada 32.9%. Tu berapa dua kali ganda. 2 kali ganda, lebih daripada 2 kali ganda kan. Okey, dan seterusnya meningkat lagi pada tahun 2008. Kadang-kadang kenapa dia meningkat? Sebab sebelum ni mungkin capaian kita kepada pesakit tu mungkin kurang meluas. Tapi semenjak orang kata ditingkatkan pemantauan, kesedaran dan juga saringan di kalangan masyarakat umum, pihak yang berwajib dia dapat detect lah. Dia dapat kenal pasti. So kalau kita tengok daripada gambaran tersebut, ada warna merah dan warna biru tu kan Cik Ana. Warna merah tu melambangkan bahawa ini adalah apa? Ini adalah undiagnosed hypertension. Okey, undiagnosed hypertension sebenarnya lebih banyak daripada yang diagnosed hypertension kalau tengok daripada gambaran tersebut lah. Okey, maksudnya yang tidak diketahui tu ramai, sangat ramai ya Cik Ana. Okey, dan saringan National Health Morbidity Survey ni dilakukan terhadap rakyat umum ni. Sekarang ni dah dijalankan lebih kerap lah setiap 4 tahun. Yang seperti saya sebut tadi lah, 2011, 2015 dan 2019. InsyaAllah tahun ni ada satu lagi lah yang sedang dijalankan. Okey, ini adalah fakta daripada kajian yang dijalankan pada tahun survey yang dijalankan pada tahun 2019. Kalau kita lihat di sini didapati daripada di kalangan orang yang mengambil ubat ni Cik Ana, separuh saja yang terkawal tekanan. Okay. Yang tak tahu ramai, yang ambil ubat pun separuh je terkawal. Separuh lagi tak terkawal ya. Maksudnya dia walaupun dia ambil ubat, tekanan darah dia masih tinggi. Okay. Ataupun adakah sebab dia tak compliant terhadap ubat? Mungkin. Salah satu faktor penyebab lah. Dia mungkin sebab dia tidak mengambil ubat secara konsisten lah, secara rutin.
ataupun mungkin ada setengah pesakit yang saya sempat berbual-bual lah, dia hari ni ambil, besok tak ambil. Ataupun patutnya ubat tu ambil 2 kali, dia ambil sekali. Ataupun dia lupa. Cadangan doktor lah, apa yang betul. doktor suggest untuk makan dia tak ikut. Betul. Nak ambil ubat ni Cik Ana sebenarnya perlu motivasi yang tinggi. Sebab dia macam dia kena disiplinkan diri lah. Dia kena tahu kenapa saya perlu ambil ubat secara rutin lah. Okay. Dan didapati juga bahawa kalau kita boleh ringkaskan di sini, sebenarnya 3 daripada 10 orang rakyat di Malaysia ni mengidap hypertension. 30% lah. So 3 daripada 10. So kita harap kita bukan dari yang 3 daripada 10. Cik Aina macam tekanan darah okey? InsyaAllah tak okey je. Okay. So Alhamdulillah saya pun okey. Lebih kurang dalam bacaan biasa 110, 120 ke 80. Itulah bacaan normal. Tekanan darah ni dia meningkat mengikut usia. So apabila seorang itu meningkat usianya, kemungkinan untuk dia ada tekanan darah tinggi itu lebih tinggi. Okey. Dan didapati juga bahawa bagi mereka yang di bawah umur 30 tahun, lelaki ni sebenarnya 30 kali ganda. 30 pula, silap saya Cik Ana. Melampau sangat kan, 30 kali ganda. 3 kali ganda lebih ramai mengalami hipertensi berbanding perempuan. Okey. Kenapa? Itu mungkin bukan dalam sesi lah kita nak kan. Tetapi antara yang kita sebut tadi, antara faktornya adalah faktor kegemukan, faktor biasalah, faktor kurangnya aktiviti fizikal, banyaknya makan kan. Okey, kita terus kepada poin utama yang kita nak bincangkan hari ini, mitos. Apa mitos? Cik Ana biasa dengar mitos tak? Biasa. Mitosnya apa Cik Ana? Macam seolah kita kata dongeng lah kan. Dongeng kan? Benda yang salah lah. Yelah, tapi kalau orang contohnya kongsi dengan kita kata dongeng, marah dia Cik Ana kan? Okey. Tapi maksudnya dalam bahasa yang lebih lembut lah. Mitos ni dia boleh jadi tak ada sandaran lah. Tak ada sandaran. Mungkin daripada kepercayaan kita tak tahu asal usulnya dari mana kan. Dan sebahagiannya adalah tak ada kebenaran. Okey. Maksudnya kadang-kadang mitos ni boleh juga bercampur baur antara yang betul, maklumat yang betul dan maklumat yang tidak betul. Antaranya adalah yang kita biasa dengar, contohnya kalau you ada tekanan darah tinggi tak perlu bersenam sebab nanti boleh meningkatkan tekanan darah kan. Ataupun anda boleh tahu bila tekanan darah anda naik kan. Saya biasa jumpa orang yang kata kalau dia sakit belakang ke sakit kepala tu darah naik lah tu. Kan? Tidak semestinya. Okey. Dan ada juga yang kalau sihat tak perlu makan ubat dah. Kalau saya okey saya boleh stop. Saya tak okey saya makan. Maksudnya dia kalau bahasa hospital bila perlu. Bila perlu saja Okey. Seterusnya okey, ni yang saya sebut tadi kan, ni biasa dengan statement ni saya rasa sihat, tak perlulah saya teruskan ambil ubat kan. So maksudnya kenapa nak kena ambil ubat sepanjang hayat kan. So antara orang kata perkara yang boleh mengurangkan motivasi pesakit untuk mengambil ubat adalah antara yang dikongsikan oleh pesakit sendirilah. Dia kata bila dia jumpa pengamal perubatan, ahli profesional bersama doktor, farmasi atau nurses ni, selalu ditekankan bila makan ubat ni kena makan sampai mati. Maksudnya tak boleh berhenti langsung kan. Dia kata maka dia macam dia rasa takut lah. Kan? Itu antara dan statement ni lekat di kepala mereka ni Cik Ana. So maksudnya kita pun dari segi pengamal kesihatan ni, ahli profesi kesihatan ni memang perlu berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan pesakit kan. Kadang-kadang kita merasakan maklumat tu biasa saja, tapi dia punya impact kepada pesakit sebenarnya besar kan. So berkaitan dengan statement saya rasa sihat dan tidak perlu terus ambil ini, perlu dibetulkan bahawa ramai orang yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi ni sebenarnya ada yang selama bertahun-tahun tapi dia tak tahu. Dia tak tahu kan. Sebab tu hypertension ni dikenali sebagai pembunuh senyap. Kan? Tiba-tiba je. Semua tiba-tiba kan. Macam bom jangka kan. Dan
Kalau ikut pengalaman saya sendiri, memang ada juga ahli keluarga yang kita tahu ada, ini yang kes yang ada tekanan darah tinggi tapi tak ambil ubat ataupun ambil ubat sekali-sekala. Secara fizikalnya sihat dan akhirnya ditakdirkan mendapat stroke. Stroke ni pun ada dua jenis ya. Ada satu stroke yang dipanggil stroke yang tersumbat. Satu lagi stroke yang apabila mana salur darah tu pecah. Itu kita panggil stroke yang berdarah lah ataupun hemorrhagic stroke. Okay, dan dia boleh berlaku bila-bila. Sebab tu dia panggil bom jangka kan. Dan perlu ditekankan bahawa diagnosis hypertension ni hanya dilakukan oleh doktor lah, yang doktor bertauliah. Dan biasanya beberapa pemantauan blood pressure ni akan dilakukan. Bukan sekali tinggi terus hypertension, tak. Macam tu Cik Ana. Dia kena ada beberapa kali. Biasanya pada peringkat pre-hypertension tu, di mana blood pressure tu contohnya yang atas tu lebih daripada 130 kan, lebih daripada 120 kan, dan mungkin 129, 130, manakala bahagian bawah tu lebih daripada 80. Masa peringkat tu kalau kita dah jumpa doktor, dah pantau, doktor akan bagi masa 3-6 bulan tadi untuk kita adjust. Perbaiki pemakanan, gaya hidup, exercise kan. Exercise ni, bercakap pasal exercise ni saya pula teringat minggu ni tak exercise lagi Cik Ana. Cik Ana dah exercise ke? Saya lagi tak. Lagi tak? Okey. So maksudnya mula daripada hari ni lah Cik Ana, kita kena exercise sekurang-kurangnya apa? 2-3 kali seminggu kan, bukan 20-30 minit lah. Okay, itu yang biasa disarankan lah. Okey. Maksudnya macam untuk exercise tadi, untuk pesakit-pesakit yang ada hypertension ni, adakah diorang digalakkan macam tadi kita cakap yang mitos tu bukan bermaksud pesakit hypertension tak boleh langsung buat exercise. Maksudnya kita boleh galakkan, tapi apa jenis exercise yang dibenarkan untuk pesakit-pesakit yang ada biasa? Okey. Biasanya exercise yang bukan high intensity lah. Sebab kalau high intensity jenis senaman atau exercise activity high intensity ni, kemungkinan untuk kita panggil sistem dalam badan kita tu stimulated, bekerja tu lebih tu, memang bila badan kita bekerja lebih, tekanan darah tu akan meningkat lah. So maksudnya kena bincang dengan doktor yang merawat dan dia akan sarankan beberapa jenis exercise lah. Mungkin macam berjalan. Boleh, berjalan, berlari, boleh lah yang ringan-ringan, aktiviti yang ringan. Boleh. Okey, ni yang tadi. Oh, ni yang sebelum ni ya. Ni yang tadi, mitos yang seperti yang kita sebut tadi. Yang seterusnya. Saya telah disahkan mengidap penyakit tekanan darah tinggi dan sekarang bacaan BP saya normal. Jadi saya tak perlu ambil ubat. Itu biasa sangatlah. Okay, so kita kena tahu bahawa darah tinggi adalah penyakit kronik ya. Dia tak boleh, dia kebiasaan lah. Kebiasaan yang maklumat yang kita ada. Dia tidak boleh dia ambil masa untuk kembali normal. Okey, dia ambil masa untuk kembali normal. Apabila dah tinggi tu sebenarnya amat sukar dia capai bacaan normal kecuali kita melakukan perubahan-perubahan drastik lah. Macam ni kalau contohnya berat badan kita lebih, kita kena kurangkan berat badan. Maksudnya kena lihat berat badan yang normal lah, kena target. Contohnya macam saya, ketinggian dalam 160 macam tu, berat badan saya sepatutnya kurang daripada 60. So saya kena target kena kurang daripada 60 macam tu. So berat badan indeks ataupun dipanggil BMI, JISIM JISIM, Body Mass Index kan. Body Mass Index ni dia adalah ratio antara ketinggian dan berat badan. Okey, yang normal adalah 23 dan ke bawah lah. Okey. So, apa lagi? Ia boleh jadi kerana faktor luaran. Contoh, pemakanan kita tadi lah, kita sebut tadi. Ataupun faktor fiziologi. Sebab tekanan darah ni dia banyak faktor yang mempengaruhi dia kan. Antaranya adalah salur darah sempit. Sempit ni sebab apa? Mungkin dalam salur darah tu dah ada lemak yang dah berkumpul lah dekat bahagian dinding salur darah tu kan. Mungkin juga masalah hormon. Hormon juga berperanan meningkatkan tekanan darah kita okey. So maka ubat ni memang membantu, memang proven lah, sudah di proven kita ada banyak data lah
mengesahkan bahawa mengambil ubat ni memang berkesan untuk menurunkan tekanan darah. Antara fakta dan auta, marah orang kalau kita cakap auta ni kan. Okey. So tekanan darah saya tinggi kerana saya selalu minum kopi ya. Dekat sini pun ada banyak kedai kopi kan. Sekarang ni ada trend minum kopi. Ada macam-macam jenama lah. Mungkin saya tak payah sebut di sini. Saya sini peminat kopi. Tapi saya tidaklah minum 2-3 kali sehari. Mungkin hari ni minum, besok tak minum, sekali-sekala lah. So banyak sebenarnya faktor yang boleh meningkatkan tekanan darah sehingga dia melebihi paras normal seperti yang kita sebut tadi. Yang tadilah kita ulang-ulang supaya melekat dekat kepala kita. Pemakanan kena lihat, aktiviti fizikal kita kena lihat lah. Sebenarnya tekanan darah ni memang sesuatu yang kita boleh kawal. Sekiranya kita ambil tindakan daripada awal. Boleh kawal sekiranya bertindak awal. Okey. Awal kawal. Ingat tu makan, so orang katalah tips yang mudah saja, makan ni bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau makanan sedap tu boleh tak berhenti Cik Ena? Ada orang Susah. tak boleh. Susah kan? Mencabarlah maksudnya kan. Untuk berhenti ketika memang tengah sedap tu memang sangat susah kan. Okey. Faktor penyakit lain juga boleh menyebabkan meningkatnya tekanan darah lah. Contohnya masalah ginjal, dan ginjal ni juga boleh menjadi rosak sekiranya pesakit ada penyakit diabetes ataupun dia punya gula dan darah tu berada pada paras yang tinggi untuk tempoh yang lama. Keadaan ni boleh menyebabkan salur darah dia rosak. Okey. Kita lihat pula kepada apa lagi mitos ni, mitos tentang rawatan ya Cik Ana. Orang kata jangan mula makan ubat, nanti perlu ambil ubat selama-lamanya. Sebenarnya ambil ubat ni perlu untuk kawal tekanan darah kita tu supaya tidak terlampau tinggi sehingga merosakkan salur darah utama dan salur darah yang berada pada organ dalam tubuh badan kita lah. Dia boleh rosakkan salur darah di ginjal, dia boleh rosakkan salur darah di mata. Sebab tu ada orang yang ada masalah dengan penglihatan kalau dia ada tekanan darah tinggi lah. Okey. Seterusnya, orang kata dia mitos lah, tekanan darah tinggi boleh sembuh dengan amalkan makan bawang putih. Biasa dengar tak Cik Ana? Ada juga dengar. Ada orang makan suplemen bawang putih. Untuk kurangkan tekanan darah tinggi. Okey. Saya sini memang pesakit ada kongsi lah kan macam mana nak buat jus bawang putih. Campur bawang putih, halia kan. Dia ada cara buat dia lah, dan dia botolkan. Dia ambil lah mungkin 1-2 sudu sehari kan. Makanan putih pula. Bawang putih secara umumnya memang ada khasiat. Dan bawang putih ni dia ada khasiat antibakteria. Tetapi kalau seseorang tu dah ada tekanan darah tinggi, dia tidak boleh hilang tekanan darah tinggi tu dengan makan bawang putih saja. Kan? Tapi kalau dia mula dengan amalkan makanan kesihatan, saya rasa dia banyak manfaat lah. Tapi dia bukan sebagai ubat apabila dah ada tekanan darah tu. Maksudnya dia bukannya yang utama lah. Dia semualah sampingan sahaja. Betul. So memang tak ada orang kata tak ada bukti lah sebenarnya kan. Walaupun kita dengar, kadang-kadang ada maklumat yang kita biasa dengar, tapi sebenarnya dia tidak terbukti pun. Okey. Alright. Tapi kita boleh faham lah daripada sudut pesakit, dia memang akan cuba berbagai cara sebelum kena makan ubat. Untuk sama ada sebelum makan ubat ataupun bila dia dah makan ubat. Ada juga kes-kes yang makan, contohnya makan produk-produk kesihatan. So dia memang berhenti makan ubat untuk sementara kan. Okay. Makan ubat ni boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Okey, jika lama-lama makan ubat lah. Sebenarnya jika tidak makan ubat, tekanan darah akan tinggi dan tidak terkawal. Kesannya salur darah dan fungsi buah pinggang boleh merosak dan rosak. Yang tak makan ubat tu yang bahaya, yang boleh merosakkan buah pinggang kita. Sebab kalau tekanan darah kita tu tinggi untuk satu tempoh yang lama kan, dia memang akan rosakkan salur darah. Kan? Sama juga macam bila kita sebagai analogi lah,
Kalau kita macam nak sembuh pokok kan, kita apply pressure kan, kita nampak laju kan, air tu memancut kan. So kalau kadang-kadang bila kita put pressure tu dekat bahagian pangkal yang kuat air tu akan tercabut kan. Just imagine darah kita pun macam tu lah. Kalau lama pressure kepada dinding dalam saudara tu, dia memang boleh merosakkan lah. Okay. Ubat tekanan darah tinggi dan ubat tradisional, pilih yang mana satu? Cik Aina pula macam mana? Kalau saya kepada ubat lah, sebab kita tahu ubat tradisional ni kita pun tak tahu sama ada kajian yang spesifik dilakukan ke tidak, adakah dia betul-betul terbukti. Macam kalau kita punya ubat-ubatan tu memang dia dah melalui proses-proses macam sebelum dia betul-betul di-approve pengesahan kan? lah kan? Pengesahan. Okay. Ada kajian lah, ada data betul. kan? Ubat dan ada juga orang kata ubat tradisional ni sebenarnya dia tiada bahan kimia, maka dia lebih selamat dan tak ada kesan sampingan. So istilah yang saya cuba faham, bahan kimia ni, bila sebut bahan kimia ni, masyarakat kita lah atau sebahagian daripada kita akan kaitkan dia dengan bahan kimia selamat, bahan kimia tak ada kesan sampingan. Sebenarnya bahan kimia ni adalah unsur yang memang ada dalam semua tumbuh-tumbuhan. Kan, cumanya dalam jumlah yang tertentu lah. Sebab tu sebahagian daripada contoh ubat tradisional yang tidak berdaftar lah, kita tidak tahu, contohnya dalam kalau dia pakai dalam satu sachet ke atau satu kapsul, kita tak tahu jumlah dia berapa banyak kan. So kalau jumlah yang berlebihan ni, apa-apa pun yang kita ambil berlebihan, dia memang memudaratkan ya. Okay, sebenarnya banyak dari ubat tradisional ni tak berdaftar. Satu kalau nak ambil sebagai makanan tambahan, kena pastikan dia berdaftar. Kalau berdaftar tu memang akan kita tahu bahan aktif dalam contohnya satu kapsul ataupun satu tablet tersebut lah. Okay. Dan sebenarnya tiada ubat tradisional yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan lah untuk merawat tekanan darah tinggi secara khusus. Ini sebagai makanan tambahan sajalah. So buatlah pilihan yang bijak ya Cik Aina, dengan mengambil ubat tekanan darah tinggi yang berdaftar. Ini buah pinggang rosak ni memang kata memang biasa sangat saya dengar. Biasa sangat. Ini merupakan kerisauan yang utama pesakit lah biasanya. Orang kata jika lama-lama makan ubat darah tinggi dia boleh rosak buah pinggang. Kita ulang-ulang daripada tadi kan. Sebenarnya kalau tak makan ubat tu yang rosak. Kalau tak makan ubat yang rosak Okey. Ini tadi. Saya ni berpatah-patah balik pula kan. Okey. Kesimpulannya, kita dah sampai ke penghujung. Kesimpulannya, dapatkan maklumat tentang penyakit dari sumber yang boleh dipercayai. Okey. Ahli profesional kesihatan yang bertauliah. Okey, contoh doktor farmasi dan jururawat. Kena pilihlah sumber maklumat kita. Okey. Kesimpulan yang kedua adalah elakkan kongsi maklumat yang kita tidak pasti ya. Sekarang ni dalam media sosial ni, kalau kita mudah sangat nak forward saja kan. Klik semua klik kan. So kita risau akibat daripada perkongsian maklumat kita tu, orang akan ambil keputusan yang tidak betul lah, dan kadang-kadang boleh membahayakan kesihatan mereka ya Cik Ana. Kiranya tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Konsep dia baca dulu, pasti ke tak pasti. Kita punya step lah sebelum kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Pasti baru kongsi. Okey. Kesimpulan yang kedua pula, perlu untuk tapis maklumat supaya tidak terdorong untuk mengambil makanan tambahan yang dipromosikan dengan cara yang salah ya. So saya tunjuk sikit video lah. Video ni saya bangunkan untuk menangani isu-isu tentang kekeliruan. Okey, mungkin kita boleh pasang video ni lah. Okey. Kita klik saja ya. Pasang. Saya dah order makanan sunnah online. Saya tengok testimoni kat grup WhatsApp taman kita ni, best juga. Kata kawan saya lah, dia pun dah try sebulan. Elok dia kata. Oh, nak cuba jenama lain pula ya. Jus boneka yang abang beli bulan lepas tu, dah habis ke? Ada lagi sikit. Tapi ni lain.
makanan sunnah ni lagi elok saya rasa. Yelah, mana boleh kita bandingkan ubat atau makanan yang Nabi galakkan berbanding yang lain. Saya dengar YouTube, ustaz yang mengajar kat Masjid Negeri Baru ni pasal makanan sunnah ni bagus juga abang. Ada jenis-jenis makanan yang Nabi galakkan, tapi ada juga yang Nabi suka makan tapi taklah sampai Nabi galakkan. Macam mana tu? Tak faham saya. Kalau abang perasan sekarang ni, banyak orang guna istilah sunnah ni untuk lariskan produk yang mereka jual. Adalah satu dua bahan yang Nabi galakkan untuk makan. Tapi tak ada pula Nabi suruh campur-campur yang macam yang dalam produk tu. Sebab tu, tak bagus guna istilah sunnah ni untuk jual produk. Apalagi kalau dakwa boleh sembuhkan macam-macam penyakit. Mudah disalahguna. Lagipun, orang akan salah faham dan anggap apa yang label sunnah ni lebih baik dari jenis yang lain. Habis tu, yang saya dah order tu, tak boleh makan lah. Abang dah order tu, makan je lah. Suka sangat nak mencuba ya. Tapi, ubat-ubat abang yang lain tu jangan lupa. Makan ikut masa macam biasa. Kenyanglah abang makan produk-produk tu. Okey. Itu antara kekeliruan ya. Suka makan, ada memang ramai orang yang suka makan dan makanan tambahan lah. Dia minat macam tu kan. Okey. Kalau saya sendiri bukanlah tidak ambil langsung, tetapi kita tapis lah. Kita tapis ya. Kesimpulan yang keempat pula kita lihat kesimpulan yang keempat pula. Buat pemeriksaan kesihatan dan pantaulah tekanan darah kita secara rutin bagi memastikan tekanan darah kita terkawal dan boleh mengelakkan salur darah kita daripada rosak lah. Jika bolehlah, jika ada kemampuan, beli satu alat untuk mengukur tekanan darah tu lah. Kalau tak berkemampuan, boleh je pergi ke farmasi lah. Sekarang ni farmasi banyak kan. Percuma saja. Kalau kita periksa tekanan darah, percuma saja. Okey. Kecuali kita nak buat ujian darah, gula, kolesterol, kena bayar sikit lah. Itu pun bawah RM10. Kalau nak cek gula kan. Dan 3 ke RM5 lah. Okey. Tak mahal sangat pun. Itu investment yang berbaloi lah sebenarnya. Kesimpulan yang kelima pula, buat pilihan yang bijak dengan mengambil ubat dan pilih gaya hidup yang sihat Cik Aina. Remember, bijak, kalau kita bijak, insyaAllah kita sihat. Kalau kita kawal blood pressure kita, insyaAllah terkawal tekanan darah kita Cik Aina. Okey. Setakat itu saya perkongsian kita, mungkin saya serahkan pada Cik Aina lah untuk mengendalikan sekiranya ada persoalan. Okey, terima kasih Puan Azizah atas perkongsian yang cukup informatif dan saya yakin peserta dan pendengar pada hari ini mendapat manfaat daripada perkongsian sebentar tadi. Okey, jadi saya buka untuk sebarang pertanyaan oleh peserta yang ingin ajukan kepada penceramah. Kita tengok di soalan pertama yang kita dapat adalah adakah ada kesan jika suka makan makjun bagi penghidap darah tinggi? Okey, berkaitan makjun Okey. Saya sendiri tidak tahu komponen apa yang ada dalam makjun lah. Sudah tentunya sekiranya cik ataupun puan yang bertanya ni ada alat untuk ukur tekanan darah, dia kena ukur lah tekanan darah tersebut kan. Sekiranya dia dah makan tak meningkat tekanan tersebut, tak ada halangan lah. Tak ada halangan. Tapi kalau meningkat, maka kena tengok balik lah sama ada makjun itukah yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah ataupun faktor-faktor lain. So maksudnya kena pantau dulu. Kena jumpa farmasi, buat saringan awal di farmasi. Bila ada kesempatan buat appointment dengan doktor, buat pemantauan secara berterusan lah. Ataupun pantauan sendiri. Yes. Kalau lebih daripada 140-90 tu, kena jumpa ahli profesional kesihatan lah. Okey, seterusnya kita ada soalan kedua. Bagi penghidap kencing manis dan telah didialisis, berapakah tekanan darah yang normal untuk mereka?
Okey, untuk tekanan ni saya sebenarnya saya tak berapa nak ingat lah, tak pasti sangat. Tetapi bagi pesakit yang ada kencing manis dan dialisis dia ada target yang berbeza. Ada setengahnya saya pernah tengok target dia mungkin dia tak boleh rendah sangat. Mungkin target dia lebih tinggi daripada yang biasalah. Selalunya kalau dah ada penyakit ni susah nak dapat 120 80 tu lah. Ya, betul. Biasa akan lebih tinggi 140. Dan target normalnya pun dia tak semestinya sama macam orang yang tiada penyakit. Tidak. Dia kalau orang dah ada multiple, dia bergantung dia ada apa lagi condition dia. So kita biasanya kita tak nasihat saya di sini saya tak boleh replace tak boleh menggantikan nasihat doktor yang memantau. Sebab doktor yang memantau tu dia ada maklumat yang lebih lah. Dia tahu condition of the patient. Tapi secara umumnya dia lebih tinggi daripada yang normal. Kan. Harap dia menjawab. Kita tengok lagi ada sebarang soalan. Okey. Saya rasa kita dah tak ada apa-apa soalan daripada kita punya participants. Okay, saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta, terutama yang telah mengikuti siri kami dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari ini. Dan ucapan terima kasih juga saya ingin mengucapkan kepada penceramah kita, Puan Nur Azizah, telah sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang dia punya expertise lah, dalam fakta ataupun mitos berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan dari pihak kami penganjur dan mengalu-alukan sekiranya ada apa-apa maklum balas dari semua untuk kami baiki program ini. InsyaAllah siri ini kami akan teruskan lagi pada tahun hadapan dan kami akan bawakan lebih banyak topik-topik yang menarik dan lebih ramai penceramah. Saya juga ingin memaklumkan bahawa peserta boleh melihat semula rakaman pembentangan daripada siri 1 hingga siri 6 di channel YouTube official Unifamina. Seterusnya terima kasih sehingga jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.